Rumah sudah siap, wajarkah pahat berbunyi? Di sebalik pelbagai reaksi pelantikan jemaah menteri pada Jumaat lepas, hakikatnya kerajaan perpaduan yang terbentuk merupakan langkah penting dalam menamatkan kemelut ketidaktentuan politik dan parlimen tergantung yang tidak pernah berlaku sebelum ini dalam sejarah negara. Bertitik tolak daripada hasrat Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, kerajaan perpaduan itu dilihat sebagai jalan rintis kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mewujudkan sebuah kerajaan kuat dan stabil bagi mengelakkan situasi ketidakstabilan politik berlaku lagi seperti mana penggal lepas. Biarpun begitu, langkah yang diambil pengerusi Pakatan Harapan ini ketika mengumumkan jemaah barisan menteri kabinetnya seramai 28 orang itu dan disifatkan banyak pihak berwajah Malaysia telah menimbulkan pelbagai reaksi positif dan sebaliknya walaupun telah memasuki hari ke-16 pelantikannya. Dua jawatan yang menjadi tumpuan dan perbualan pelbagai lapisan masyarakat ialah jawatan Menteri Kewangan yang dipegang Perdana Menteri dan juga jawatan Timbalan Perdana Menteri yang diberikan kepada Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pelantikan Zahid yang merupakan pengerusi Barisan Nasional dilihat memberi imej negatif kepada kerajaan perpaduan berikutan pertuduhan Mahkamah melibatkan kes rasuah yang sedang dihadapinya, manakala Anwar dikatakan tidak wajar untuk Perdana Menteri memegang portfolio Menteri Kewangan. Mengulas mengenainya, penganalisis politik Profesor Dr. Azmi Hassan berpendapat adalah tidak wajar mempersoalkan tindakan Anwar dalam pembentukan barisan kabinetnya, memandangkan kabinet kali ini adalah berbeza dan sukar sekaligus memerlukan sokongan jajaran parti lain dalam membentuk kerajaan. Keadaan ini menurut Azmi menuntut Anwar mengambil kira sokongan yang bukan sahaja dalam kalangan PH tetapi juga gabungan parti lain dalam pelantikan jemaah menterinya, walaupun beliau pada dasarnya mempunyai hak untuk melantik sesiapa sahaja yang dirasakan layak dalam membantunya mentadbir negara. Anwar terpaksa meneliti beberapa faktor pelantikan barisan menteri dan pembahagian jawatan ini penting untuk beliau menghalusi sewajarnya, memandangkan ia merupakan asas penting kerjasama dengan pelbagai parti dalam menjamin kestabilan politik negara. Semua pihak perlu menerima hakikat akan situasi pentadbiran negara ketika ini serta menghentikan segala suara ketidakpuasan hati, memandangkan pembentukan kerajaan perpaduan ini juga merupakan hasrat Seri Paduka Baginda, kata Azmi di petik bernama. Malah, Azmi yang juga geostrategis dan fellow kanan Akademik Penyelidikan Strategik Nusantara berpandangan adalah tidak mustahil sekiranya langkah pembentukan kerajaan perpaduan itu tidak diambil, negara berkemungkinan sehingga kini masih lagi dalam kemelut politik yang tidak berkesudahan dan tidak mempunyai kerajaan. Biarpun dalam perlembagaan persekutuan tiada kategori kerajaan perpaduan, namun kerajaan yang dibentuk kali ini menggambarkan hasrat kerajaan baharu dalam mengukuhkan lagi perpaduan kaum dan juga perpaduan dalam kabinet pimpinan Anwar. Dalam perlembagaan, penubuhan kerajaan adalah berasaskan sokongan majoriti anggota Dewan Rakyat. Jadi, selagi Perdana Menteri mendapat sokongan majoriti anggota Dewan Rakyat, maka ia sah untuk ditubuhkan. Rakyat seharusnya memahami lanskap politik negara berubah mengikut keadaan semasa dan perlu menerima dengan hati terbuka. Ini bukannya masa untuk mempertikaikan pembentukan kabinet kerajaan perpaduan, tetapi sebaliknya mencari titik persamaan atau keseimbangan antara gabungan parti supaya kerajaan ini dapat berfungsi dengan baik demi rakyat dan masa depan negara. Apa yang penting ketika ini adalah rakyat harus memantau untuk memastikan kerajaan persekutuan boleh deliver dan buat kerja dengan sebaiknya daripada kita terus mempertikaikan pembentukannya tanpa ada titik noktah. Usah lagi kita pedulikan mereka yang tidak habis-habis dengan pelbagai tohmahan kerana tidak berpuas hati kerana tidak dapat menjadi Perdana Menteri dan membentuk kerajaan. Semalam pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Mahyadin Mak Yassin mendakwa bahawa Pakatan Harapan Barisan Nasional melakukan penipuan pilihan raya paling besar dan jemaah menteri paling mengecewakan dalam sejarah. Beliau sepatutnya bersama-sama memfokuskan isu nasional dan bukan mengkritik membabi buta kerajaan perpaduan pimpinan Anwar. Sepatutnya Mahyadin jadi ketua pembangkang yang bertanggungjawab di Dewan Rakyat. Tak mahu pula, takkanlah hanya layak jawatan PM sahaja. Beginilah jadinya apabila tiada lagi butang untuk ditekan.